Command Race Combo. Command Race Combo merupakan satu inovasi borang yang bertujuan untuk meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap dua kemahiran proses sains bersepadu, iaitu kemahiran mengawal pembolehubah dan kemahiran menulis hipotesis. Command Race Combo dirancang khas untuk membantu murid-murid menyelesaikan ketiga-tiga pembolehubah dan seterusnya menulis hipotesis mengikut urutan susunan pembolehubah yang dikawal. Hasil inovasi ini telah menunjukkan peningkatan yang positif dalam tahap penguasaan terhadap kemahiran mengawal pembolehubah dan menulis hipotesis. Inovasi yang dihasilkan bernama Command Race Combo, iaitu akronim Con-Man Race. Merupakan perkataan yang direkap cipta daripada kata kunci con, iaitu constant, man, manipulatif, dan res, responding. Objektif inovasi ini dibahagikan kepada 3. Yang pertama, membantu meningkatkan keupayaan murid mengenal pasti pembolehubah eksperimen menggunakan Command Race Combo. Kedua, membantu meningkatkan keupayaan murid menulis hipotesis berpandukan kepada pembolehubah yang dikenal pasti melalui Command Race Combo. Dan yang ketiga adalah untuk menambah baik amalan pengajaran guru dalam mengajar murid tahun 5 dalam proses mengenal pasti pembolehubah dan membuat hipotesis menggunakan combo ini. Command Race Combo ini menyediakan 6 bahagian untuk diisi jawapannya, di mana setiap bahagian mempunyai petak kosong yang perlu diisi jawapannya. Terdapat petak kosong yang perlu diisikan jawapan pembolehubah yang dimanipulasi, bergerak balas dan dikekalkan. Command Race Combo membimbing murid dalam proses mengenal pasti pembolehubah satu langkah demi satu langkah dan mengikut urutan. Akhirnya akan membantu murid memilih satu pembolehubah yang dimanipulasi dan bergerak balas. Selepas proses pemilihan dibuat, murid dihendaki menulis hipotesis berpandukan kepada pilihan pembolehubah yang telah dikenal pasti. Berdasarkan kata kunci yang diberikan, maka hipotesis dapat ditulis dengan betul dan sempurna. Cara penggunaan Command Race Combo telah dijelaskan seperti dalam penjelasan di gambar raja yang berikut. Mari kita sama-sama pergi ke bahagian yang pertama. Bahagian pertama dalam combo ini iaitu perkara yang dapat diubah, di mana yang bermaksud pembolehubah yang dimanipulasi. Dalam bahagian ini, saya akan meminta murid menyelesaikan semua perkara yang boleh diubah, iaitu pembolehubah yang dimanipulasi dalam eksperimen terlebih dahulu ke dalam petak-petak yang disediakan. Contohnya, nak sediakan secawan T. Apa perkara yang dapat dikawal oleh murid? Iaitu pembolehubah yang dimanipulasi. Murid-murid akan menyerahkan semua perkara yang dapat diubah ke dalam kolom yang disediakan. Maksudnya, perkara yang diubah, contohnya menyediakan secawan T, kita boleh mengubah dari segi jenis T, jumlah gula, suhu air, dan sebagainya. Semua kemungkinan perkara yang dapat diubah akan diisikan dalam petak yang disediakan dalam bahagian pertama. Kemudian, murid-murid akan diminta untuk menyelesaikan perkara yang dapat diukur, di mana pembolehubah yang bergerak balas akan berlaku di sini. Contohnya, perkara yang dapat diubah tadi adalah berkaitan dengan jumlah gula yang dimasukkan dalam penyediaan T, maka perkara yang dapat diukur dan diperhatikan di sini adalah kepekatan T yang dihasilkan, sama ada manis ataupun tidak manis. So, kita akan tuliskan semua perkara yang dapat diukur dalam petak yang kedua, iaitu bahagian yang kedua, yang bermaksud pembolehubah yang bergerak balas. Tuliskan semua kemungkinan yang akan jadi dalam petak yang disediakan. Seperti ini. Sebaik sahaja bahagian pertama dan kedua selesai diisi, kita akan teruskan ke bahagian yang ketiga dalam combo ini, di mana murid hanya akan memilih satu daripada pembolehubah yang dimanipulasi dan bergerak balas ke dalam kolom yang dihasilkan. Dan semua perkara yang dipilih adalah pembolehubah yang nak dimasukkan ke dalam hipotesis.
Contohnya, saya akan mengubah jumlah gula yang dimasukkan ke dalam teh. Jadi, saya akan mengukur, memerhati dan membandingkan tahap kepekatan teh yang dihasilkan. Pada masa yang sama, kita akan letakkan pemboleh ubah yang lain ke dalam perkara yang dikekalkan. Contohnya, saya akan mengekalkan suhu air, mengekalkan jenis teh, mengekalkan perkara yang lain yang disenaraikan di atas ke dalam petak ini. Maksudnya, petak yang keempat iaitu bahagian keempat, murid-murid akan menyerahkan semua perkara yang diubah, tidak dipilih daripada bahagian pertama ke dalam ruangan. Saya akan mengekalkan perkara ini, iaitu bahagian keempat. Maksudnya apa yang disenaraikan di atas akan diisi semula ke dalam petak. Saya akan mengekalkan perkara ini. Akhir sekali, saya akan meminta murid menuliskan pilihan jawapan pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas ke petak kosong mengikut warna, iaitu apa yang saya ubah berwarna hijau, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi. Manakala petak yang berwarna biru, apa yang saya hendak ukur, iaitu pemboleh ubah yang bergerak balas. Tuliskan pilihan tadi ke dalam petak yang diberikan. Kemudian, saya akan menggunakan kata kunci yang disediakan untuk menulis hipotesis. Contohnya, semakin meningkat ataupun menurun jumlah gula yang dimasukkan tadi, dan semakin meningkat ataupun menurun kepekatan teh yang akan dihasilkan. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh menulis hipotesis yang pertama. Manakala, mari kita tengok cara menulis hipotesis yang kedua, iaitu kita menggunakan kata kunci jika maka. Contohnya, jika kuantiti gula yang dimasukkan meningkat ataupun menurun, maka kepekatan teh yang dihasilkan akan meningkat ataupun menurun. Maka selesailah satu hipotesis yang dihasilkan dengan kata kunci yang diberikan. Maksudnya, murid mempunyai panduan untuk menulis hipotesis berpandukan kepada pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas dengan jelas berdasarkan pilihan jawapan mereka dan kata kunci semakin ataupun jika maka ke dalam hipotesis. Maka, hipotesis yang dihasilkan adalah lebih berkualiti dan betul. Berdasarkan hasil kajian dan analisis data yang dijalankan, maka dapat disimpulkan bahawa penggunaan Common-Race Combo dalam proses mengenalpasti pemboleh ubah dan menulis hipotesis dalam PDP telah banyak bantu meningkatkan pencapaian sains bagi murid tahun 5 di sekolah rendah. Hal ini jelas dapat dilihat melalui peningkatan mean score pencapaian siri T2B yang tinggi. Alright. Pada masa yang sama, saya telah menghasilkan satu Common-Race Combo dalam version bahasa English di mana ia boleh membantu murid-murid menjawab soalan, terutamanya untuk murid tahap 1 yang menjalani 2 language program DLP, iaitu belajar sains dalam bahasa English. Jadi ini combo ini pun dapat membantu murid memilih pemboleh ubah dan kemudian menulis hipotesis berdasarkan kata kunci yang diberikan. So version bahasa English juga dihasilkan untuk membantu murid-murid yang menjalani DLP terutamanya di Sarawak. Berdasarkan bahagian yang memilih pemboleh ubah, so I will change the quantity of the sugar, then I will measure or observe or compare the concentration of the tea produced. Then the others, pemboleh ubah yang lain saya akan keep the same, akan salin semula ke dalam petak yang diberikan. Then we go to the first method of forming the hypothesis.
Selepas kita menukarkan semakin ke dalam versi bahasa English, dia akan menjadi the higher the quantity of the sugar, the higher the concentration of the tea produced. Okay, so kita akan masukkan, okay, ini adalah versi bahasa English, iaitu what I change and what I measure. Okay, and the same goes to jika maka. Okay, after translate, we'll go to if and then. Okay, if what I change, then what I measure. Okay, if the quantities of the sugars increase or decrease, okay, then the concentration of the tea produced increase or decrease. So, itu adalah dalam versi bahasa English. Ini adalah inovasi yang dihasilkan yang bernama Command Rest Combo. Harap dapat membantu murid dalam proses mengawal pemboleh ubah dan menulis hipotesis. Sekian, terima kasih.